Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam segmen Kacamata Bola Sepak. So, benda pertama aku nak cakap sebelum start video ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang support dan memberi komen, share dan like video aku sebelum ni. Video tu memang dapat sambutan kau-kau daripada korang, iaitu video yang aku ulas game UAE lawan Malaysia. Tanpa membuang masa, jom kita layan video aku kali ni. Let's go. Berita baik dan buruk skuad Harimau Malaya untuk menentang Vietnam nanti. Tempoh hari UAE telah menumpaskan gegasi Asia Tenggara kita, iaitu Thailand, dengan jaringan 3-1. Di mana dekat game tu, dua pemain naturalisasi diorang iaitu Fabio Lima dan Caio Correa menyumbangkan gol. Inilah baru kita panggil pemain naturalisasi, ada impact. Selain itu, Vietnam pula membenam cabaran Indonesia dengan jaringan 4-0 gang. Vietnam yang ketika ini menduduki ranking 92 dunia. Dia bawah sikit daripada Armenia. Armenia menduduki tangga ke-90. Jadi power tak power lah Vietnam sekarang. Berbanding dengan skuad Harimau Malaya yang menduduki ranking ke-153 dunia ketika ini. Di dalam grup G, Malaysia menduduki tangga ke-4 dan mencatatkan 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Jadi game seterusnya kita akan bertemu dengan Vietnam, di mana kalau kita menang dengan Vietnam, peluang untuk kita layak ke Piala Asia secara merit kembali terbuka lah. Sambil itu kita perlu mengharapkan game terakhir, iaitu Vietnam akan bertemu UAE. Game tu kita kena mengharapkan Vietnam kalah dengan UAE. Sebab bagi korang yang tak tahu, Korea Utara telah menarik diri dalam kempen kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia ni. So, diorang membuat satu rule di mana semua poin perlu ditolak menentang grup paling tercorot. Contoh dalam grup G, kita paling corot Indonesia kan. So, kita perlu menolak semua mata yang kita dapat melawan Indonesia. Kalau kita tengok, UAE dipotong 3 mata sebab dia pernah menang dengan Indonesia. So, dia jadi 9. Dan tempat kedua jatuh kepada Vietnam 8 mata. Thailand tempat ketiga 5 mata dan Malaysia 3 mata. Jadi Malaysia perlu menang baki 2 game ni, iaitu menentang Vietnam dan Thailand, sambil mengharapkan Vietnam akan tumpas kepada UAE di game terakhir nanti. So sama-sama kita nantikan. So apa berita baik dia? Okey, berita baik dia, skuad Vietnam kali ni turun tanpa pemain yang paling berpengaruh di atas padang diorang, iaitu Nguyen Quang Hai. Nguyen Quang Hai ni iaitu pemain yang berusia 24 tahun dan bermain di Hanoi FC. Sebab apa aku cakap dia pemain yang paling berpengaruh yang Vietnam ada ketika ini? Sebab pada game yang sebelum ni, pada tahun 2019, ketika menentang skuad Harimau Malaya, Nguyen Quang Hai ni berjaya menjadikan gol. Kalau kita tengok game Vietnam bertemu Indonesia sebelum ni yang berkesudahan 4-0 kan, salah satu gol dijaringkan oleh Nguyen Quang Hai ni. So aku anggap dia ialah seorang pemain yang paling berpengaruh yang ada dalam skuad Vietnam ketika ini. Tapi bila kita tengok reaction ketua jurulatih Vietnam, Pak Hang Seo kan, dia ada menyatakan dekat media, dia cakap dia ada plan B. Dia ada backup plan macam mana dia nak mengatasi cabaran untuk melawan Malaysia nanti. Berita baik seterusnya, suka aku nak ingatkan, kita punya midfield iaitu Brandon Gunn kembali dalam skuad selepas tamat menjalani tempoh pergantungan 2 kad kuning sebelum ni, yang mana dia tak dapat diturunkan ketika kita tewas 4-0 di tangan UAE tempoh hari kan. Jadi aku harap dengan kehadiran Brandon Gunn dalam skuad, dia akan memperkukuhkan kita punya midfield. Jadi berita buruk untuk skuad Harimau Malaya, kita turun tanpa kelibat Junior Style yang injured pada perlawanan tempoh hari, dan Matt Davis yang digantung satu perlawanan kerana mengutip 2 kad kuning. Tapi jangan risau, sebab apa? Sebab kita ada backup right back kita, iaitu Dion Coles, pemain heritage baru kita yang baru join kan. Kalau kau ingat, dia menunjukkan aksi yang cukup cemerlang bila kita berhadapan dengan UAE. Walaupun kita tewas 4-0, tapi dia menunjukkan performa dia yang bagi aku puas hati, walaupun itulah debut dia kan. Jadi pada video kali ni, aku ingin berkongsi reaction 2 legenda kita, iaitu Khalid Jamdus dan Safi Salih. Khalid Jamdus sempatlah membuat live kan dekat Facebook dia yang menyatakan dia tak berpuas hati dengan prestasi pemain naturalisasi kita. So kita layan dulu video live beliau. Tak ada. Kalah menang part of football. No doubt. Tak boleh dinafikan, memang itu lumrah. Menang, kalah, draw. Itu lumrah. Tapi ada tapinya.
Engkau tu siapa? Engkau bukan orang biasa-biasa. Korang tu adalah korang yang sebarang-sebarang. So at least barang sebarang ni tunjukkan kualiti. Siapa korang ni kat dalam padang? Kalau di comparekan, baik lagi yang budak baru masuk. Yes, aku melalui saat buruk. Aku melalui, yes. Main macam ramjadah. Aku melalui. Tak dinafikan. Ya, aku melalui down. Tapi bila kau level yang tinggi, level international, dan aku melihat depan mata aku sendiri, bola tu dalam 2 meter ke 1 meter je. Kau boleh tengok jalan lenggang kangkung. Kau ingat pergi pasar. At least aku tahu inisiatif tu tak dapat tak apa, kejar. Tak dapat tak apa, kejar. Dah orang dah nampak kau bersungguh-sungguh. Nak tahu contoh, buka balik TV, tengok budak yang baru masuk nombor 20. Kalau tak silap aku lah. Kau tu tengok kesungguhan. Lepas tu kau tengok nombor 8 yang sebelum ni aku marah dia. Kau nampak tak kesungguhan dia? Tak bagus, tapi bersungguh-sungguh bermain. So bukan peminat bola sepak je yang tak berpuas hati dengan prestasi naturalisasi kita. Bekas player pun tak puas hati. Contoh Khalid Jamdus kan. Dan juga lagi seorang kita punya legenda 2010 AFF Suzuki, iaitu Safi Salih kan. Sempat memuat naik satu statement dekat Facebook. Dalam statement tu dia ada cakap yang dia kecewa dengan projek naturalisasi ni kan. Dia mengharapkan skuad negara bermain bermatian-matian untuk baki 2 game ni. Bukan masa untuk mengangkat bendera lah, kata dia. Dekat situ kita nampak dunia semangat. Jadi ini adalah line up first 11 aku berdasarkan berita baik dan berita buruk yang aku ceritakan tadi. So kalau korang yang dekat luar sana, kalau nak share korang punya line up kan, siapa nak turunkan kan, korang boleh share dekat ruangan komen. Kalau korang tanya aku, keeper aku masih letak Farizal Malia sebagai benteng terakhir berdasarkan asyik cemerlang dia lah. Pertahanan tengah aku suka letak Aidil dan pairing dengan Dominic Tan dekat situ sebagai centre back. Back kiri masih lagi Kobe Ong. Back kanan menjadi milik Jun Kuls. Macam kita tahu kan, itu adalah main position dia dekat FC Matchline kan. 2 midfield tengah aku akan pilih Azam Aziz dan juga Brandon Gunn yang kembali ke dalam skuad. Dan tengah menyerang aku akan letak Syafiq Ahmad lah kan, sebagai role number 10. Dia boleh free roll dekat situ. 3 serangan di depan aku akan letakkan Sumare di sebelah kiri, Safawi di sebelah kanan. Striker siapa? Yes, aku still letakkan Di Paula. Mesti korang tak puas hati dengan aku punya line up ni. Asal Di Paula kan dah lah berjalan je. Sabar. Di Paula ni kalau kita dapat tengok dekat Liga dia perform sebelum ada kemelut Perak FC kan. Dia menjaringkan gol-gol penting untuk Perak, dapat menjaringkan gol dengan JDT. Jadi aku rasa masih ada sesuatu dekat dia yang dia belum buktikan dekat skuad Harimau Malaya. Jadi Tan Cheng Ho perlu memberi peluang kedua untuk Di Paula ni. Aku akan letakkan dia sebagai single striker untuk menentang Vietnam nanti. Korang jangan kecam aku, ini aku punya pendapat. Jadi dengan line up yang aku bagi tahu tadi, akan membentuk formation 4-3-3 dekat situ. Dengan Diamond di bahagian hadapan kan, Syafiq Ahmad, Sumare, Safawi dengan Di Paula. Aku harapkan Di Paula kalau dapat diturunkan menentang Vietnam nanti, dia akan menunjukkan kan, dia punya kualiti sebenar dia, membuktikan sesuatu dekat peminat-peminat di tanah air ni kan. Kita perlu menang game ni geng. Kita kena kutip mata penuh, dah tak ada pilihan lain dah. Kita perlu menjadi naib juara kumpulan G ni untuk melayakkan diri ke Piala Asia secara merit. Jadi apa pendapat korang boleh drop komen dekat bawah. Dan aku rasa setakat inilah video aku pada hari ni. Jangan lupa temu janji kita game awal pagi Sabtu menentang Vietnam. Jadi macam biasa, jangan lupa share, like dan subscribe. Terima kasih dari Kacamata Bola Sepak. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum, bye.